Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu ialah 3 bahagi. Pertama wujub, yang kedua istihalah, dan yang ketiga jawaz. Wujub itu bahasa Arab. Ketahuilah oleh kamu ayyaman ta'atta bihil ilmu. Kita takdir wahai orang yang mungkin ketahui. Boleh kita takdir ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu pun boleh. Boleh takdir ya man ta'atta bihil ilmu, mereka yang mungkin dapat ketahui. Ini umum lah kan, belaka tak kira siapa lah, laki-laki ke perempuan. Sebab tu dia tinggal mukhatab. Ketahui ni fi'al amar. Di fi'al amar kita nak natijah daripada ketahui, iaitu mengetahui. Apa mengetahui? Mengetahui ataupun diibaratkan dengan mengenal. Maksud tahu. Apa maksud tahu? Nyata pada hati seseorang itu oleh perkara dengan dalil. Akan hukum akal ni nyata pada hati kita, hukum-hukum akal tu. Itu dia nak ke situ kan. Mana ketahui yakni belajar olehmu, belajar, tumpu, mikir dan i'tiqad. Dia nak dia sebut ketahui itu tu. Belajar yakni belajar dengan bahawa kamu tumpu serta fikir, kemudian i'tiqad. Apa dia yang akan datang? Bukan setakat tahu saja. Akidah ni bukan setakat tahu. Malah kita nak tahu perlu wasilah dengan memikir. Apabila memikir bahawa hasil pengetahuan daripada fikir tadi ni. Kemudian i'tiqad. Mengetahui ni, ni bukan min af'alil ibad. Min af'alil ibad belajar sahaja dan fikir. Dituntut atas kita ni belajar, tumpu, fikir, usaha kan, prosah bagi nampak. Itu yang dituntut. Ada pun mengetahui tak mengetahui, itu daripada kurniaan Allah. Wajib atas kita ni belajar saja. Belajar tu sampai bila? Sampai tahu. Dan ghalib Allah campak pengetahuan kat kita ni melalui belajar. Ghalib makna kebiasaan, kebanyakan ilmu itu didapat melalui pelajaran. Innamal ilmu bitta'allumi. Nabi kata ilmu itu akan dapat ataupun hasil melalui cara pengajian atau pembelajaran. Itulah ghalib. Dan tak mustahil Allah campak pengetahuan. Dan Nabi Allah Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah, dalam surah Baqarah. An 'allama Adam al-asma', Allah hajak Nabi Allah Adam ni direct terus. Bagi ulama kata Jibril yang turun. Tapi 'allama Adam al-asma' ni banyak ulama kata Tuhan ajak pengetahuan kan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Di situlah khalaqal insan di situ iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. 'Allamahul bayan, dan Allah ajar juga keterangan. Mana keterangan di situ ilmu sekalian bahasa
dan ilmu mengetahui sekalian benda. Allah ajak dekat Nabi Adam ni, hatta daripada bumi sampai ke langit, semua benda-benda juzuk ni, setiap nama Nabi Adam boleh sebut. Tunjuk benda, tunjuk benda, sebut nama. Siap boleh sebut apa guna benda tu. Itu Allah ajak secara direct. Itu jalan penggunaan Allah. Dan tak apalah kedudukan dia tu Nabi Adam. Kita ni Nabi pun bukan, wali pun bukan, kan? Jadi jangan duk harap nak tunggu laduni tu lah, kan? Orang lah ni tak mau nak ngaji, mau ngaji sikit pun mau tahu lebih. Oi, itu kurniaan Allah. Benda mauhub, benda matlub kita belajar, dituntut kita belajar. Ilmu banyak mana nak boleh, itu serah ke Allah. Ilmu pengetahuan kita ni Allah bagi qadar ikhlas. Innamal fahmu ala qadril ikhlas. Bagaimana dalam kitab Fawaid Janiyah Syekh Yasin Padang sebut, kitab Qawaid Fiqhiyah, innamal fahmu ala qadril ikhlas. Allah campak pengetahuan ni, ilmu tu mengikut tinggi rendah qadar ikhlas kita. Kalau ikhlas kita tinggi, maka tinggilah pengetahuan. Itu beza antara keadaan umat hari ni dengan umat dulu. Umat dulu tinggi ilmu pengetahuan mereka mantap sebab ikhlas mereka tinggi. Itu rahsia. Maulana Husin kata salah satu ikhlas, yang kedua kuat dan tinggi takwa umat dulu. Takwa mereka tinggi, ikhlas mereka tu besar. Sebab tu Allah campak pengetahuan sehingga mampu istinbat hukum. Itu tinggi, pencapaian mereka cukup tinggi sebab ikhlas. Hal ini yang dituntut bagi kita ni, bahawa kita belajar, kemudian kita memikir, kemudian kita tumpu fikir, lepas tu baru i'tiqad. Hal itu yang wajib terkandung dalam kata ketahui tu. Dia sebut ketahui tapi maksud pada tahwid tu mengetahui itu adalah harus. Belajar mengetahui itu adalah wajib. Diri mengetahui harus. Siapa kata harus? Itu hak Allah. Ni nak jawas kan? Allah nak bagi, tak mahu bagi, sudah habis. Apa hak kita nak fikir pasal apa dia boleh, saya tak boleh? Hak Allah. Kita ni jaiz, jawas, harus bagi Allah nak bagi kat siapa pengetahuan. Dia mereka itu budak baru beranak, alim 7 bahasa, Quran ingat terus. Gaji kat siapa? Mak dengan ayah dia Yahudi. Itu hak Allah. Harus bagi Allah. Nak bagi kat siapa, tak mau bagi pun tak ada masalah apa. Tak ada orang boleh kata apa. Itu harus pada pihak Allah Ta'ala, itu harus. Kita yang perkara yang harus. Ni dia akan datang ni ke cerita bab 3 ni lah. Bahwasanya dhamir syan, hukum akal itu hukum akal. Jadi hukum ni sebagaimana kita maklum, ada hukum syarak, ada hukum adat dan ada hukum akal. Hukum syarak, hukum adat dia tak mau fokus itu. Itu tak payah sangat. Yang nak payah ni hukum akal. Sebab apa dinamakan hukum akal? Sebab kita nak dapat, nak jelas benda tu mesti kena menggunakan akal. Dan kalau hukum syarak, itu terhenti atas ajaran syarak. Syarak habaq, bukan habuan akal kita nak fikir. Pasal apa sembahyang subuh 2, sembahyang lohor 4, sembahyang maghrib 3. Patut subuh tubuh 4 pun tak apa. Sebab tengah duk kuat. Asar tu kalut buh 2 jadi lah. Kan? Hukum syarak ni dia tidak ada habuan akal. Dia tidak ada habuan nazar, habuan akal ni tak ada. Cuma ulama kata hukum ta'aquli ni untuk kita fikir hikmah yang Allah buka pada sebahagian ulama. Boleh kata hukum ta'aquli, tapi para ulama salaf mengatakan hukum-hukum syarak semua amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi ni semata-mata tunduk patuh perintah Allah. Apa hikmah dia? Tak usah ada bicara. Allah perintah mesti ada hikmah. Kita panggil amrun ta'abudi, sebagaimana kata Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang masyhur dengan panggilan Imam Haramain. Imam Haramain sebut itu. Hukum syarak ni amrun ta'abudi. Hukum adat berkisar adat kebiasaan berlaku. Bila berlaku begitu maka dihukum. Bila kata mandi wajib basah. Bila kata makan mesti kenyang. Tapi boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Ni dalam bab hukum adat. Hukum akal ni hukum yang mana kita nak reti dia, kita nak faham dia, dia kena memikir dengan akal. Bukan hakikat benda tu mengikut akal. Kita kena faham tu.
Kan hukum akal ni kita nak faham, kita nak dapat dia mesti menggunakan akal, perlu pemikiran, bukan mudah-mudah kita ambil gitu, kena mikir. Jadi hukum begitu dinamakan hukum akal. Bukan akal kita nak hukum. Kita nak jelas tu kena nampak, nak nampak hukum tu melalui akal. Tu Jiman buat payang kata apa? Macam ni hukum akal. Satu malam kita duduk dalam rumah bunyi serup serap. Bunyi apa nak reban ni. Kita pun ambil torchlight keluar. Pergi duduk ndak tengok, datang apa ayam duduk riuh ni. Pi suluh tengok. Musang. Jadi torchlight tu seolah-olah akal. Kita suluh dengan torchlight untuk menyatakan lagi kata tu musang. Bukan nanti kita hukum musang baru jadi musang. Kita tak pergi suluh pun duduk musang situlah. Jadi kalau kita tak hukum kata ada Allah, mesti ada pun, Allah ada situ. Cuma kita mikir dengan akal menjelaskan lagi. Oh, Allah ada sungguhlah, takkan tak ada lagi sampai terang ni dalil. Tu mana hukum akal. Habuan suluh dia. Orang kata, Tok Jiman kata hukum akal ni hukum pasal turut dengan akal. Kan? Akal ni nak hukum turut benda hakikat begitu kan? Kan? Jirim mengambil lapang. Kalau kita tak mikir, dia duduk ambil lapang situ. Allah berkuasa. Mau kita tak fikir, kita tak etikok pun, Allah berkuasa. Duduk kuasa situ. Cuma kita kata hukum akal ni, nak reti, nak faham hukum dia ni, kena melalui akal. Maka ulama kata itulah hukum akal. Ni kena reti hukum akal betul. Itu Imam Haramain kata siapa tak faham hukum akal, maka dia tidak berakal. Kan? Ni kita ada kata ni, ada akal tak hukum tak ada. Ikut hukum akal dia. Faham betul-betul dulu. Kan? Hukum akal ni hukum tu kot je, cuma nak reti, nak faham dia mesti melalui akal. Kita kena mikir, tak boleh ambil mudah-mudah gitu. Kan? Bila kata mana dalil ada Allah, baharu pun mana? Fikir tengok. Pasal apa dalil kata ada Allah ni mesti kita tengok alam ni. Kena kot mana? Kait kot mana? Kait kepada alam ni benda yang ada selepas daripada tiada. Makna benda tiap-tiap benda ni dia nak ada, mesti ada tukang nak buat dah. Kena mikir tu, tak boleh ambil mudah-mudah gitu dia. Kan? Jadi wajib mesti ada alam ni, mesti ada tukang dia. Siapa tukang dia? Nabi ajak tukang dia ni Tuhan dia Allah. Baru nampak. Sungguhlah macam ada kereta, takkan tak ada pengeluar kereta. Dia kata ni ada kereta baru keluar, siapa buat? Tak ada siapa buat. Tetap ada. Boleh terima gitu. Sebab tu Imam Abu Hanifah bila dia berdebat dengan puak-puak Zahirah zaman dia, puak-puak ni duk kepung nak katok dia. Bila duk kepung nak katok dia, daripada duk kepung dia kata, sebentar tadi sebuah kapal yang begitu besar telah berlabuh di pelabuhan di Baghdad. Aku melihat sendiri kapal tersebut berhenti sendiri tanpa ada yang mengemudi. Kemudian barang-barang yang ada di atasnya dia punggah ke diri. Hak mana barang ada bawah, kapal tu angkut ke diri. Lepas tu dia pi elok, tak ada belah siapa. Dia tak belah orang, orang pun tak belah dia. Puak-puak ni kata mengarut apa imam duk cerita mengarut. Mana boleh kapal buat sendiri. Hatang kapal hampa nampak tak boleh, kena ada orang yang urus. Awak tang alam ni boleh jalan ke diri lah. Dah semua masuk ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hanifah ni imam ilmu makul tu tinggi. Sebab tu nak tengok cerita-cerita ni buka dalam Kitabul Wahid. Ada Kitabul Wahid. Kitabul Wahid ni kitab karangan untuk ujian bakar Palestin. Dia amal bab hujah bab ada Allah tu. Dia amal hikayat punya. Dia kau orang sastra dengan orang sejarah. Dia amal sejarah. Imam Syafi'i orang tanya dia, kan, mana dalil kata ada Allah. Dia cerita bab daun kayu. Kan, daun kayu. Kamu kenal tak daun fursa? Dia tak tahu. Jadi Imam Syafi'i ni dia guna bahasa, dia guna perumpamaan yang orang hak tanya dia tu boleh faham. Kalau kawan main tanya dia ni, kawan ni pomen, dia tak guna bahasa doktor. Nampak tak? Kalau guna bahasa doktor dia tanya pula, datang apa? 2 kali kerja nak kena hurai datang tu pula. Kan? Jadi dia guna tengok siapa yang main tanya dia. Itulah
Kalau dalam hadis pun para sahabat dia umpamakan Nabi ni dengan berbagai perumpamaan. Ada sahabat kata Nabi ni Allah putih elok macam gandum. Takkan macam gandum. Mai Sayyidina Anas dia kata putih macam perak. Dia nak ibarat takbiri bil fahmi, mengikut akal kawan tu. Tu yang para anbiya kata, nahnu ma'asyiral anbiya natakallamu ma'an nas biqadri uqulihim. Kami para ma'asyiral anbiya, kami bercakap manusia ini mengikut akal mereka. Kalau orang standard tinggi dia akan guna cara bahasan tinggi. Itulah panggil fasahah mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Kita kena menyelesaikan perkataan kita dengan siapa yang nak terima perkataan. Ni mai ikut kampung hentam bahasa sama Sa'id. Balik lagu tu ya apa tu? Kan? Natang apa ni? Kan? Mai duk kampung guna bahasa Syahnun Ahmad. Sheet tu apa dia? Minta tu penin pula ada pikir buku sheet tu. Kan? Tak sesuai penggunaan. Jadi begitulah. Para ulama ni dia pandai menyuasai. Tu kebijaksanaan para ulama. Tu hikmah. Ibarat baca ataupun mengajar ni Tok Guru kata serupa jamu makan. Kalau yang nak makan di depan kita tu budak-budak, masak nasi tak boleh keras. Kan masak cara budak-budak nasi lembek-lembek gigi pun tak ada. Kalau duduk di depan kita pun orang tua-tua, nasi keras pun tak boleh, kena masak cara orang tua-tua. Ni kita masak nasi, kita nak abang kita pandai masak nasi. Masak nasi keras jamu budak-budak. Budak umur 2 bulan mati keras budak tu. Tak reti jamu. Bukan orang kata kita pandai masak, orang kata bodoh masak gitu. Betul tak? Ada kaedah dia gitu, bahasa utara kasar sikit lah. Kan? Dia gitulah. Sebab tu Imam Syafi'i dia buat daun fursah. Hang kena ada daun fursah. Tahu-tahu Tok Guru, daun fursah kambing makan jadi susu, kijang makan jadi kasturi, ulat makan jadi sutera. Kan? Datang ni makan jadi tik, datang ni makan jadi lebah-lebah buat sarang. Daun yang sama, pasal apa keluar beling-beling? Kalau kata lepa proses mesti keluar benda yang sama. Hang kalau aku bagi daun ni, hang proses keluar apa? Hang proses apa pun ubi kayu dah jadi ubi kayu tu lah. Kan? Kalau tak jadi kerepek, jadi bengkang ubi kayu, kan? Tak boleh nak ubah. Ni daun yang sama, pasal apa natijah dia yang terhasil tu lain-lain. Dia kata makna lepa ni habuan jalan makan saja, orang lain duduk tu. Imam Syafi'i kata nak abang tu. Itu cara kaedah ulama-ulama kan. Gunalah kaedah mana pun kita bagi kadar orang boleh faham ibarat kita tu. Tu guru dulu begitu lah. Ilmu mereka ni boleh berlapis. Kan tahap 1 tu ujiman baru jelas tu 7-8 lapis ilmu mereka. Mereka duk pelepas tu lapis 1, lapis 2. Ujiman dan lapis ketiga nak masuk ke 4 dia mati. 4 lapis lagi dia tak dalam turun. Kan 17 tahun tu dia duk min takat 3 lapis. Tengok anak murid dia kuih boleh makan, dia nak penat lapis keempat, sikit dia meninggal. 7 lapis lagi, 4 lapis lagi duduk dalam perut dia. Lepas mengaji kat 4 dah 10 lapis. Kan? 10 lapis. Depa kemas boleh pi tu 7-8 lapis. 10 tu penat sikit. Kan? Mai tahun 10 anak-anak murid pada pakai angkat tangan kata jadi Pak Dah. Pecah bala dah. Tak boleh nak faham. Pak Dah berhenti dekat 10. Dia sendiri tak tahu apa lapis. Sebab tu masa zaman dulu Pak Dah pergi duduk muzakarah dengan seorang ulama Tok Guru ni, dia karang kitab. Dan habaq kata kitab Pak Dah tengok dalam bab usul ni ada tempat yang tak ni lah kan, tak apa tepat. Muzakarah dia tanya, Pak Dah tanya jawab, lapis pertama selesai, lapis kedua nak lapis keempat. Nak 5 lapis dia tak boleh jawab. Dia karang kitab. Pada kata dia musanah natang apa tak 4 lapis ni. Berhenti terus tak karang kitab. Yang kata nak karang kitab sekurang-kurang kena alim 7 lapis baru boleh buat kitab. Tu kualiti ulama dulu. Kita hari ni lebih daripada lambat siang nak buat kitab. Boleh lah lebih tahu tu. Jadi kitab siap lah. Jadi kitab siap. Itulah ada saya nak cerita ulama dulu. Saya bukan kata saya kritik siapa dah. Nak cerita macam itulah cara ulama dulu. Tu hukum akal balik situ balik. Kan hukum mana idrak, hukum mana mudrak ni saya tak mau nak main lah. Kan biar pi dulu tu. Tak jadi daurah lagi dia jadi panjang kan. Hukum-hukum akal itu ialah 3 bahagi.
tersakat, makna tidak ada bahagian yang keempat. I'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam. Inhisar ada 3-4 maksud. Dan di sini inhisar ada khuruj, iaitu tidak keluar, mana tak lebih dan tak kurang daripada 3. Nak kurang pada 3 pun tak, nak lebih pada 3 pun tak. Tu dia panggil adamul khuruj. Tu maksud 3 bagi tersakat kan. Yanhasiru ila salasati aqsam. Saya teringat dulu ni, dia baca kitab ni dia kena cerita juga kan. Tidak penuh ya. Tu Jicik cerita ada seorang dulu lama tua pada dia. Dia baru 30, tu umur tu 100 dekat lah. Kalau ada lah 200 dah umur. Tuan Munah. Tuan Munah ni orang yang mula mengislam orang di kampung Carok Senuk. Apa? Sebelum Carok Kudung. Apa? Itulah kot buat payang atas pada kampung Tok Jimat tu. Kampung tu dulu orang makan nasi minum air dengan kulit kora. Ke Islam ni. Dia pi dakwah sampai habis tu jadi Islam. Ucik kata dia punya keramat dia. Rumah dia ni bumbung pelohong, bi hujan tak nak masuk air. Dia mengajak apa? Antara kitab yang dia mengajak, kitab Barahin. Kita dengar Barahin ngaji dah. Dia ngajak mata Barahin ni, saya tok guru mana? Tok guru lapis-lapis Tausin tu. Itu kedah main mengaji. Dia bahas sebaris. I'lam anna al-hukma al-aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam ni. Sebaris tu 3 bulan. Bahas ilmu saja. Bukan bahas hari ni sehari, minggu depan ambil sehari tak. Dia bahas terik 3 bulan baru masuk baris kedua. Tu alim ulama dulu kan. Lepas bahas apa kita tak tahulah kealiman orang-orang dulu yang tak boleh kita nak suka dengan tali meter kita. Tinggi. Apa 3 bahagi ni? Yang pertama wujub. Wujub dia panggil salbun dengan makna insilak. Yang kedua istihalah, salbun makna maslub. Yang ketiga jawah. Ni dia akan cerita ke depan semua. Masuk-masuk dia ni. Wujub, yang kata wujub hukum-hukum akal tu kan. Dia kalau wujub dia panggil hukum akal. Kalau wajib muta'alaq hukum akal kan. Ni wujub. Wujub tu dia kata bahasa Arab. Wajaba yajibu wujuban. Wujub tu bahasa Arab. Melayunya dia kita kata Melayu yang ni terjemah Melayunya. Terjemah Melayu. Terjemah ni kalau Tok Guru Ayah Hadis Kam dia terjemah ni, dia kata pegu orang Arab. Pegu Arab. Pegu Arab. Makna terjemah ni pegu orang Arab. Kalau bahasa Arab dia panggil burtukal. Kalau nak pegu dengan bahasa Melayu ni nak kata apa? Nak pegu hak mana? Pegu dengan buah apple. Jadi terjemah tu pegu. Pegu orang Arab. Kalau Tok Jiman dia kata terjemah tu salil lapah. Apa salil lapah? Buah limau. Kan? Buah limau pada Arab lupa lah. Burtukal kan buah limau. Burtukal buah limau, tufah buah apple. Kan? Burtukal tu buah limau. Lama tak duk main buah dengan saya. Burtukal tu buah limau. Buah limau tu orang Arab panggil burtukal. Salin mai lapah tu dalam bahasa Melayu dia panggil limau. Makna tak salin, salin lapah ya. Limau tu duk tang tu lah, nak salin juga mana? Kan? Nak buah tu. Nak ke makna. Lapah panggil apa pun. Kan? Salin ke bahasa Melayu orang panggil apa? Mesti. Apa mesti? Tetap. Apa makna tetap? Tak belin-belin dah. Mesti tetap tu mana tak belin-belin dah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Apa qidam iaitu sedia. Apa sedia? Tiada permulaan. Tetap mesti lagu tu. Apa nak? Tak belin-belin dah. Sampai bila-bila duduk lagu tu. Tak, nak maksud mata wujud tu. Tu kata mesti tu. Istihalah itu bahasa Arab juga.
Tak sah wujub. Melayunya, terjemah Melayunya tidak. Kan? Tidak. Kan? Tak apa? Nanti kita tengok tak lemah, tak buta, tak tuli, tak bisu, tak pekak. Tidak diri, tidak ada muqubuli sebut tu. Nanti dia akan cerita ke depan ni. Dia ni dia main ringkasan dulu. Sekejap baru dia pergi masuk-masuk ni. Dalam bahasa Melayu ni bila sebut istihalah ni tidak. Tu je saya kata istihalah ni salbun makna maslub. Tidak. Kalau wujub sifat salbiah tu dia panggil salbun makna insilab. Kalau istihalah ni dia salbun dengan makna maslub. Menafikan sifat salbiah ada sifat wajib, maka menafikan sifat lemah. Menafikan sifat lemah. Tu makna maslub. Istihalah mustahil tu benda yang dinafikan. Jadi istihalah ni dia panggil salbi makna maslub. Ni dia kata akan datang cerita. Faham ke tak? Fikir bila tengok. Tu cara-cara darah lah. Habis tu. Jawaz itu jawaz ni harus ni kan. Kita panggil jawaz ni nanti ke depan dia terjemah. Orang panggil jawaz di sini sifat zat. Adapun jaiz ni panggil sifat fi'il. Apa jawaz tu? Pun bahasa Arab juga sebagaimana wujub dan juga istihalah. Itu makna juga. Kalau orang dulu ni sekok-sekok demin gitulah kan, kita darah gitulah. Juga apa makna juga? Sebagaimana istihalah dan wujub. Dua tu Arab. Hak ni pun Arab juga. Lah hang mai juga. Apa makna mai juga? Hang mai macam dengan depa juga. Ngaku depa je mai, hang pun mai juga. Mesti ada kaitan pasangan kan bagi juga ni. Mana juga sebagaimana istihalah dan wujub. Itu bahasa Arab. Maka jawaz dia pun bahasa Arab juga. Melayunya, terjemah Melayu dia padan dan patut ataupun dipanggil bulih. Padan ataupun patut bulih jawaz. Nanti dia akan ceritalah ke depan ni, dia sangkut dia nak bahas sekok-sekok dulu. Adapun wajib bahasa Arab juga. Ini tautan dengan masalah wujub. Wujubul wajibat, mesti perkara yang wajib. Wajib tu kena pada apa? Wujub kena pada hukum masdari. Wajib kena kepada simpa'il. Wajib perkara-perkara yang mesti. Dia nak terjemah lepas ni. Adapun wajib bahasa Arab juga sebagaimana hak lepas ni. Melayunya perkara atau benda yang mesti. Mesti itu wujub. Perkara yang mesti itu wajib. Contoh kita kata sifat kudrat. Diri sifat kudrat tu dia panggil wajib. Mesti bersifat dengan kudrat. Dia panggil wujubul wajibat. Mesti Allah bersifat dengan kudrat. Sebab apa mesti bersifat dengan kudrat? Sebab kudrat tu wajib. Perkara yang mesti. Apa makna perkara yang mesti? Perkara yang tetap, perkara yang tak berlin-berlin dah. Maka wajib atas kita mengaku mesti benda tu wajib pada Allah. Tetap pada Allah. Lagu tu lah kalau terjemah bahasa Melayu kita ni. Perkara atau benda. Jawab mai. Perkara ataupun benda. Tok Jiman kata dalam bab sifat ni dia ada tiga. Dia ada perkara, dia ada benda, dia ada barang. Dan barang tu dia umum, paling umum. Kecil sikit daripada dia panggil benda, perkara. Kecil lagi daripada dia panggil benda. Sebab benda ni mausuf dia mesti benda yang wujudi. Kalau mustahil ni, kalau perkara ni dia lebih umum daripada benda. Antara perkara dengan benda yang lagi umum, antara perkara dengan barang yang paling umum barang. Macam tu. Assalamualaikum. Taman 156 Taman Jalai.
Ha. Oh, masuk tepi Shell tu kan. Masuk sampai habis jalan tu, apa nama, jumpa apa kau nak kanan. Hamai depan ni sampai jumpa ada Myvi merah D80 tu. Ha, tu rumah tu. Ada Alphard tu depan. Ha. Ha. D80. D Kelantan D80. Ha, ada kenari. Ha, duk parking depan. Ha, hak dalam kali tu Alphard tu. Ha. Tak mi. Oh, cari tak jumpa. Tu sampai. Perkara atau benda yang mesti kan. Perkara dia lebih umum daripada benda. Benda ni kalau sifat ma'ani boleh panggil benda lah. Kalau sifat salbiah, sifat manawiyah tak boleh panggil benda, kena panggil perkara. Umum lagi daripada tu barang. Sebab barang ni benda pun masuk dalam dia, perkara pun masuk dalam dia. Apa nama, dua-dua tu masuk dia paling amul am. Dia lebih am daripada am. Yang am sekali barang, kurang sikit perkara kan. Khas iaitu benda. Benda kena pada benda wujudi, sifat-sifat ma'ani dipanggil benda kan. Kalau umum daripada tu dia panggil perkara. Perkara ni amrun i'tibari pun dia boleh panggil perkara kan. Benda yang wujudi pun dia boleh panggil perkara. Kalau barang umum kan. Barang lebih umum, termasuk mustahil. Perkara-perkara mustahil, yakni barang-barang ataupun perkara yang mustahil. Dia tak boleh panggil benda mustahil. Istilah dia lah kan. Kalau kita Melayu ni sentai pergi nama pun. Tapi istilah kitab tauhid ni, benda-benda mustahil ni tak boleh panggil benda, kena panggil perkara ataupun barang yang mustahil. Ma yastahilu, barang yang mustahil atas Allah. Tu Tok Guru duk terjemah kan. Dia tak kata benda mustahil. Dia kata perkara mustahil ataupun barang yang mustahil. Dia tak panggil benda mustahil. Sebab mustahil bukan benda. Itu cara Tok Guru dia main gitulah. Mustahil pun dia kata bahasa Arab juga. Yang kata mustahil, perkataan mustahil ni, sempaknya ni kan, dia pun bahasa Arab juga. Jadi Melayu kita nak pegu, kita nak panggil guru mana? Melayunya perkara atau benda yang tidak. Diri mustahil tu perkara yang tidak. Tidak ni kena kepada jenis dia ni, jenis yang wujudi. Atau benda yang hak dak ni perkara-perkara mustahil yang bangsa amr i'tibari kan. Kalau tidak ni nisbah bagi mustahil yang jenis mustahil yang wujudi. Kita kata tidak buta kan. Tidak buta. Buta tu benda wujudi. Perkara yang tidak. Sebab apa kita kata tidak buta? Sebab buta tu jenis wujudi. Kalau jenis amrun i'tibari ni kan, tidak apa nama? Tidak asa. Tidak asa mana berbilang. Apa makna berbilang? Tidak asa. Bila kata tidak asa berbilang ni, hak tu kalau kita nafi dia, kita tak berbilang. Kita tak kata tidak berbilang, tak berbilang. Kalau istilah kitab begitulah. Kita hak panggilan bahasa Melayu ni hantam pi guna pun kan. Ni bahasa kitab cara istilah kitab ni gitulah. Ni kena pada barang yang amru i'tibari ni hak dak tu. Kalau hak yang tidak tu kena pada yang wujudi. Kan sebab mustahil ni pun ada yang amru i'tibari, dia ada yang jenis wujudi. Cuma mustahil ni dia benda ni. Dia pasal dia bukan, dia wujudi tapi dia tak mewujud. Dia jenis wujudi kan, pasal dia bukan benda mewujud. Kita kena faham istilah wujud, wujudi, mewujud. Sebab nak wujud ni
Nak hukum kata wujud, mesti benda tu maujud. Benda nak maujud, mesti jenis wujudi. Kan? Bukan tiap-tiap wujudi itu maujud. Ada benda wujudi tapi maklum. Jenis wujudi. Macam orang kudung. Orang kudung ni, tangan bagi orang kudung tu dia panggil wujudi. Tapi ada tak tangan? Tak ada. Jadi tangan pada orang kudung ni dia panggil perkara yang maklum. Tangan jenis wujudi. Kan dia panggil wujudi lagi maklum. Syarat nak jadi maujud mesti wujudi. Kan maujud ni kita duk tengok, nampak. Dalam bahasa kita nampak tangan duk ada. Jadi benda tu, tangan yang ada pada tangan orang ni, ada tangan ni, dia panggil tangan tu maujud. Kita hukum wujud. Sebab apa? Dia wujudi lagi maujud. Ni dia kena pegu kan. Adam pegu dengan wujud. Adami wujud, pegu dia dengan wujudi. Maklum kita kena pegu dia dengan maujud. Sekejap ke depan ni ada cerita sikit-sikit. Lama tak min tauhid ni. Kita pun nak susun kan. Ni baru buka ni berapa tahun dah. Habis itu masalah apa nama mustahil. Jaiz itu pun bahasa Arab juga. Melayunya perkara yang padan atau patut. Maka tiga-tiga yang kemudian ini, macam jaiz ni kena kepada kita yang baru ni kan. Perkara yang padan patut. Yang padan patut sebab kita ni boleh ada, boleh tak ada. Maka semua ni termasuk dalam perkara yang jaizat. Jamak pada jaizun. Dan kita ni jumlah daripada perkara yang jaizat. Jaizat tak mesti makhluk. Tapi kalau makhluk mesti jaiz. Tiap-tiap jaiz tak mesti makhluk. Tiap-tiap makhluk mesti jaiz. Faham nampak ke mana? Kalau tiap-tiap jaiz tak mesti makhluk. Ada jaiz sahaja. Dia poinkat jaiz. Tapi dia bukan makhluk. Dia wujudi tapi maklum. Tu jaiz yang bukan makhluk tu. Dia wujudi tapi maklum. Contoh, gajah 10,000. 10,000. Gajah kepala 1,000. Pada air rajin buat misal gajah kepala 1,000. Gajah kepala 1,000 ni mustahil ke wajib? Kalau gajah kepala 1,000 boleh tak Tuhan nak buat? Hukum akal kita. Boleh pasal dia termasuk benda-benda yang harus. Jadi bila benda perkara-perkara yang harus, dia tu diri dia tu dia panggil perkara yang jaiz. Ada ke tak ada? Tak ada. Maka tak ada, tak boleh nama makhluk. Makhluk ni ada. Benda kena jadi. Kena jadi tak gajah 11,000? Mana ada. Tapi kalau Tuhan nak buat, boleh tak? Boleh. Dia perkara harus. Tetapi dia bukan makhluk. Adapun makhluk mesti dah harus. Kan? Sebab makhluk ni benda kena jadi. Perkara harus. Sebab dia terima belah kena jadi. Dan dia juga kita boleh takdirkan. Kata dia ni benda yang boleh kalau tak ada jadi. Macam kita sendiri, kalau Allah nak takdir kita tak ada, boleh tak boleh? Waktu mu tak boleh. Kan? Tapi dah Allah dah tetap kita nak beri. Jadi kita terima, kita ada, menerima tiada. Tu. Kita ni walaupun ada, Allah dah tetap pada asal kita tak ada. Masa waktu kita tak ada, boleh tak Allah nak mengekalkan tak ada kita? Boleh. Dan boleh tak Allah nak mengadakan kita? Boleh. Kita ni, diri kita ni dia panggil jaiz. Jamak dia jaizat. Tu dia kata yang padan, yang patut. Kita ni padan, terima belaka. Kalau Allah nak takdir ada pun boleh. Allah nak terima tak ada pun boleh. Kalau perkara wajib tak boleh terima belah tak ada. Mesti ada. Fikir belah tak ada pun tak boleh. Kita fikir balik wajib mesti. Kudrat Allah mesti ada. Ni dia antara dia punya ni lah. Depan ni dia akan masuk lagi lah ni. Cerita-cerita lanjutan bagi hukum akal yang 3 ni. Maka tiga-tiga yang kemudian ini. Hak mana? 3 hak kendian. Wajib, mustahil, harus, jaiz tu. Kalau 3 hak dulu, wujub, istihalah, jawaz. Kan? Tu kena tengok dia punya marja' dia tu. Maka tiga-tiga yang kemudian ini, iaitu wajib, mustahil, jaiz tu, ialah tiga-tiga tu dikatakan perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Apa hukum akal? Iaitu yang 3 dulu.
Wajib. Kan? Wajib tu kena kepada perkara. Perkara tu bersifat dengan hukum akal, iaitu dengan wujub. Wajib bersifat dengan wujub. Mesti perkara yang wajib, mesti ada kudrat Allah. Itu dia panggil wujubul wajibat. Wujub kena tang mesti. Sifat kudrat Allah kena tang wajib. Dia panggil wujubul wajibat. Istihalah tidak terima buta, tidak terima lemah. Lemah mustahil, tidak terima. Tu dia panggil istihalah. Tu dia panggil istihalatul mustahilat. Boleh ada kita jaiz, boleh ada kita, dia panggil jawazul jaizat. Gitulah kan cara-cara mudah fahamnya tu. Maka ulama pengarang-pengarang yang dahulu, sebagaimana dalam Ummul Barahin ni, mentakrif mereka itu akan tiga yang akhir ini, iaitu wujub, wajib, mustahil, jaiz tu. Tadi dia kata tiga yang kemudian. Metang ni dia kata tiga yang akhir pula. Sama kan. Dia panggil tafannun fil ibarah, guna ungkapan yang berbeza. Kalau duk guna hak tu lah kot cemuh, dia kata guna hak lain pada makna dia itulah kan. Mana dia kata ulama-ulama yang dahulu, sebagaimana dalam matan Ummul Barahin Imam Sunusi mentakrif mereka itu ulama pengarang-pengarang dulu ni akan tiga yang akhir ini selalu. Dia tak takrif hak awal tu, makna wujub, istihalah, jawaz. Sebab apa? Tengok ni. Dia takrifkan wajib. Dia sebut dia, i'lam anna al-hukma al-aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam, al-wujub wal istihalah wal jawaz. Tiba-tiba dia nak takrif fal wajibu. Lah awak tak kata fal wujub, kata bab wujub kan. Dia kata sebab apa ulama takrif kena kepada wajib, dia tak takrif wujub? Kerana terkandung dan termasuk di dalamnya, yakni tiga ini, yang tiga hak akhir ni, hukum-hukum akal gati, hukum akal juga kan. Bila kita kenal benda, senang hukum lah kan. Kita sebut wujub, mesti apa? Bila kita tahu kata kudrat Allah tu wajib, maka mesti Allah ni bersifat dengan kudrat. Jadi tang mesti tu bersangkut dengan kudrat. Kenal kudrat dah kan. Masuk sekali lah mesti kudrat tu kan. Mesti tu dah kita kenal kudrat tu. Sebab tu lepas takrif dengan hukum akal ni, dia takrif simpan wajib, mustahil, harus. Dia pasal terkandung dah kan, terkandung dah di dalam wujub tu. Wallahu alam, dia kata. Ni dia ambil sebagai ringkasan. Nanti ke depan dia akan kuih perjelas dia, kuih panjang sikit lah. Baik, ringkasan hukum-hukum akal dengan ambil maksudnya beri kepada yang sebelum biasa. Ni dia kata dia buat ringkas sikit kan. Ringkas ni, ringkas ibarat berkenaan dengan hukum akal. Lagu mana dia ringkas ni? Dengan ambil maksudnya, maksud hukum akal, beri kepada yang belum biasa. Ni bagi orang yang belum biasa kan, melibatkan dalam kitab tauhid yang besar-besar ni, dia buat ringkasan sikit lah. Pasal nak bagi mudah faham, ambil maksud. Kalau ambil ibarat satu kali panjang, jadi kita ambil maksud terus. Ni dia ambil, masih lagi ringkas lah, tapi syarah sikit daripada hak awal ni. Belakang dia main takrif fal wajibu ma la yutasawwaru pun. Ni baru dia lebih panjang sikit. Wajib pada akal itu ialah perkara yang tentu sungguh sebagai sungguh, yang tak menerima tidak sekali-kali. Dia kata wajib pada akal ni benda-benda yang wajib pada akal terima kan. Contoh sebagainya sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita kata sifat 20 lah, senang kata kan. Sifat-sifat Allah yang 20 tu ialah perkara yang tentu sungguh sebagai sungguh, yang tidak menerima tidak sekali-kali. Mesti sungguh-sungguh tak boleh terima
kata Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat kamalat, iaitu sifat 20 tu. Mesti Allah bersifat dengan 20 sifat tu. Wajib pada akal tu dengan suluhan mereka yang sempurna akal. Ni yang sempurna akal akan nampak kan, wajah ataupun jalan yang mengatakan mesti sifat-sifat kamalat itu Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat tu. Akal yang sempurna yang memikirkan tentang perkara ni mesti nampak, mesti sungguh-sungguh tiah, tak boleh, tak terima sama sekali kalau tak. Contoh dia, misalnya seperti setokor batu. Jangan macam setukur. Setukur tu ada kata setokor batu. Itu pasal tani setokor batu. Dia nak cerita bab apa nama wajib akli, dia panggil wajib zati ni. Dia kena buat main kadang-kadang kita payah nampak sebab benda tak kelih ni. Dia panggil buat main misal ala sabili taqribil fahmi. Cari misal hak mana lebih mirip ataupun lebih hampir kepada benda yang kita nak buat bandingan. Macam Rasulullah sendirilah kan. Rasulullah ni bila sahabat ni duk cerita dekat anak-anak murid lepas tabi'in, jadi keluar daripada ungkapan mereka ni bagai berbeza-beza. Ada yang kata Nabi ni bagaikan bulan purnama, ada yang kata bagaikan perak, ada yang kata bagaikan hak ni, bagaikan hak ni kan. Awak Nabi ni banyak jenis ke? Tak. Tu banyak ala sabil taqribil fahmi. Mana kalau nak cerita hakikat betul-betul tak sampai para sahabat kata lam ara qablahu wala ba'dahu. Tidak pernah aku melihat sebelumnya seperti Nabi, dan selepas daripada wafat Nabi pun tak ada orang yang semirip serupa dengan Nabi langsung. Katakat tu ya mereka boleh ungkap hakikat nak cerita kesempurnaan Nabi ni. A'yal wara. A'yal wara ni melemahkan pemikiran orang-orang. Nak tak boleh cerita kesempurnaan Nabi ni. Cuma ala sabil taqribil fahmi paling dekat. Ni ada jugalah benda-benda wajib akal juga, tapi lagu ni lah mudah faham sikit kita orang. Ni yang tu ayah hadir ni dia buat apa contoh ketui batu ni orang tahu sangat kot kan. Kalau dia kata nak tanya sikit awak batu tu apa, hak tu berat kan. Nak cerita bab wajib, sifat wajib apa ni tak apa nampak lagi, nak bagi nampak lagi cerita batu bab bandingan kan. Dia tanya batu tu apa, kalau hak tu letih kita kan. Misalnya, misal wajib pada akal tu seperti setokor batu, seketui batu, maka ia setokor batu tu, yang ni kita fikir selama ada seketui batu tu mesti bertempat. Ni dia panggil wajib muqayyad ataupun wajib nazari, wajib yang kita fikir dengan akal fikiran kita. Sebab wajib akal ni dia ada 6, antara dia wajib nazari ataupun dia panggil wajib muqayyad. Dan wajib muqayyad ni mesti batu ni mengambil lapang kait selagi mana wujudnya zat ketui batu. Dia tak boleh panggil wajib zati sebab ada ketui batu bukan wajib ada hakiki. Macam kita ni ada kita bukan ada hakiki. Ada kita ni ada muqayyad, ada dengan sebab Allah menjadikan kita. Tak boleh panggil wajib zati. Ada Allah wajib zati, ada Allah lagi sejati kan. Maksud sejati itu ada yang sebenar-benar. Kita ni ada juga tapi tak panggil wajib zati, wajib sejati sebab ada kita ni ada kena rentah, ada kita ada kena jadi kan. Kalau Allah tak buat tak ada juga, maka ada kita ni tak ambil kira kan. Dia panggil ada kita ni ada kena jadi, tak panggil wajib sejati lah kan. Tak panggil ada sejati gitu. Sejati ni ada bukan bangsa kena jadi. Bangsa tu Allah Ta'ala saja lah. Misalnya seperti setokor batu, maka ia setokor batu tu selama adanya mestilah bertempat. Ni wajib. Mesti tu dia kata tengok situ. Mestilah tu kena pada wujub. Bertempat tu kena pada wajib. Dia panggil wujub wajibat. Dia kait. Mesti kalau benda yang wajib mesti wujubul wajibat. Kalau benda mustahil mesti istihalatul mustahilat. Kalau benda jaiz jawazul jaizah. Iaitu duduk di dalam kosong.
Duduk ni bahasa Arab dia panggil tahayyuz. Tahayyuz ni dia panggil dengan makna tamna'u. Tamna'u ni menghalang akan jirim yang lembut. Asal makna duduk bahasa Melayu kita ni pun nak panggil gina. Kan kita ambil kita batu sebiji buh dalam ayak. Kan kita panggil batu tu pasal apa? Melimpah ayak. Sebab batu tu nak duduk lagu tu lah bahasa kita boleh guna pun. Makna dia nak menempatkan ruang untuk celuh jirim dia tu. Kan. Tu wajib sifat bagi jirim, sifat wajib bagi jirim ni mana-mana jirim dan ma mulia qadran minal faragh ni mesti semua ni mengambil tempat. Tidak ada jirim yang tidak mengambil tempat. Kan ada jirim yang kasak, ada jirim yang hal ini dia akan catat. Di dalam kosong di sini dia panggil faragh mauhum. Faragh mauhum. Sebab dalam dunia kita ni tidak ada tempat kosong. Mai tengok kawan mai tani kosong. Mana ada kosong? Kok ni angin pun ada. Kan? Pasal apa kita panggil kosong? Kosong dia panggil faragh mauhum. Kosong pada sengkaan sahaja. Kan? Mana tak ada jirim kasak di situ. Wahai bukan kosong, tidak ada dalam alam ni tempat yang kosong. Pada yang kata atas bumi ni tak ada tempat kosong, atas langit aku tak tahu ada apa. Atas dunia ni tak mana pun ada ruang. Ada jirim di situ. Sama ada angin ataupun ayak kan, itu jirim layyinah dia panggil. Jadi bila jirim yang kasak keras ni masuk pi, maka jirim yang lembut ini akan tertolak. Di situ tu orang kata duduk di situ ambil lapang, bukan ambil lapang, mengambil ruang. Dia nak ambil qadar celuh tubuh dia. Tubuh dia bukan belah bawah saja, seluruh tubuh macam kita. Seolah-olah macam ni lah. Saya duduk lagu ni. Kalau kita kata buat bagi beku ni, saya keluar, jadi bentuk aku ni. Kan? Saya buat atromen lah. Kalau buat angin ni, tarik cepat-cepat, nampak kan? Nampak? Bekas kosong kan? Sebab gitu. Sebab dia tangan kita ni bangsa jirim yang kasak. Dia nak pergi duduk tang mana pun, kalau tempat tu tempat yang tidak ada jirim kasak lain, dia akan mengkesampingkan angin. Tu dia pengen mengambil jirim, mengambil ruang ataupun ruang ni. Tok Jiman kata apa? Jirim sepak angin. Sepak angin kan. Dalam tu ada angin, jirim pergi dia sepak angin tu. Dia nak ambil ruang qadar tubuh badan dia untuk dia menempat diri dia di situ. Dan luang Baina tu sama dengan kosong tu kan? Baina dia antara Baina amru itibari. Baina tu amru itibari. Tengok dia kena ambil luang tu bukan ambil kosong. Mana kata tempat tu tak ada apa. Kalau ada angin pun tentu angin menyepak beri peluang kepadanya. Itu jemah sepak angin tu. Ambil ruang, ambil tempat kosong, mana sepak angin. Makna mengenapi ambil bahasa Melayu, mensampingkan angin di situ. Ambil banyak mana? Qadar tubuhnya, qadar besar tubuh dia. Kalau dia ni besar, lagi banyak ruang yang dia perlu. Contoh kita kata kereta kecil, orang besar masuk tak? Celih tak? Tak celih. Sebab apa tak celih? Sebab ruang dalam tu tidak boleh menempat jirim tubuh dia. Bagi gajah buh dalam kereta kancil, celih tak? Mana nak celih? Pasal jirim tubuh badan gajah tu, dia nak ambil ruang yang ada dalam kereta kancil tu tak celih. Sebab ruang tu tidak mencukupi qadar celih tubuh dia. Sebab gajah tu jirim kasak dan kereta pun jirim kasak. Dia tak boleh nak menempatkan tubuh badan dia. Sebab bangsa jenis jirim ni dia memang kena ambil tempat lapang. Ingat ni tempat lapang ni, teringat Tok Haji Saleh dulu cerita. Lepas tu dia mengaji kat Padar Mekah. Mereka mengaji di rumah. Mengaji di rumah masa tu, antara kitab yang mengaji masa tu Tok Jiman, Ayah di Skam, Tok Haji Saleh Sik, Tok Jilah, apa nama tu? Buk Tapah. Ada lah. Kitab tu lepas suruh Tok Haji Saleh minta. Sebab Tok Haji Saleh ni dia rapik dengan Padar lagi. Tok Guru lain tak berani, Padar cengih.
Jadi Tok Saleh ni dia rapid sikit dengan Pak Da. Pasal dia boleh makan kacang dengan Pak Da. Kan, tangan pun boleh Pak Da tak atas haibah Tok Guru sebab Pak Da ni kawan baik dengan ayah Tok Saleh. Kan, apa nama, Pak Long Musa. Sebab tu yang dia boleh rapat lagi pula. Pak Long Musa pergi serah Tok Guru ni di depan makam Rasulullah tu yang boleh rapid tu. Ya. Jadi mereka suruh dia lah minta, mereka ni takut. Dan pada ini takut nak minta kitab pun takut. Minta kitab besar, dia kata tak padan. Hang rasa hang berasan hang alim. Minta kitab kecil, dia kata kitab ni faham mengaji. Kitab halus ya. Kan, bagi budak-budak dah mengaji. Pada kan, minta tak kena, tak minta tak kena. Dia mengajak, tanya pun kena, tak tanya pun kena. Kalau tanya mu ni bodoh, hak tu pun mu tanya soalan bodoh. Habis ngajak tak ada orang tanya, dia kata pula mu ni cerdik belaka sampai tak tanya apa. Alim sungguh hangpa ni dah. Kena juga. Pada payah. Kan dia uji akal anak-anak murid dia tu. Jadi satu hari tu Tok Saleh kata banyak hari dah tak makan nasi. 2 hari tu Tok Arab mai panggil kenuri. Allah, dia kata seronok. Pasal depa duk Mekah ni ikat ketul batu perut tu. Mai panggil Syekh Kadir. Syekh Kadir kata, Saleh jom kita pergi makan kenduri. Allah, dia kata seronok. Pergi makan banyak hari tak makan. Balik tu tengah hari nak tunggu pergi mengaji, terlena. Jaga-jaga orang mengaji dah. Allahu Akbar. Nak pi tak pi dia dah. Nak pi tak pi. Masa tu dia baca Jaharah kami mula mukadimah yang dia boleh cerita bab Jaharah. Baca Jaharah tu dia cerita tu. Dia kata nak pi tak pi duk fikir tak pi sekali Pak Da yang jongkah mapuh kata. Pi sekali pun kena, tak pi pun kena. Pi wak. Pasal dia yang minta. Pi tengok duk baca dah. Dia kata peluh keluar darah. Misalnya duk tengok orang penuh sampai ke tangga ni rumah. Pada memang mula-mula dia buka kitab ni sampai ke tangga. 3 bulan seriak terus. Dia main sampai muntah. Dalam orang tuang lagu tu. Hebat dia dalam bidang ilmu. Dia Saleh kata pergi duk tengok nak masuk tak boleh. Pada duk tengok dia nak masuk tak boleh ni, ketat orang ni. Dia nak masuk tak boleh, duduk diri tang pintu tu, duduk pada jongkah. Salah, masuk. Dia nak duduk, nak pergi duduk tang mana penuh. Dia kata cari tempat kosong, tak ada sepak. Dah. Pada esok sepak tu, Tok Saleh kata nak sepak apa tu guru semua. Tunduk aku tu. Saleh kata mu nak selesai masalah apa, cari tempat kosong, mu tak erti dah. Tu kata Allah ni cokin muka ni peluh kelak tunduk terus dia dah. Ada seorang tok guru tu tengok kesian dia mengkit dia pergi duduk. Tu Saleh duduk tu. Dia kata malu tu lah. Kepada mu nak alim pas selesai masalah orang cari tempat kosong mu tak erti dia kata. Tu cerita tempat kosong ni teringat. Tok guru kena hantar tempat dah. Alim kena marah kes tu. Kalau tanah pun begitu juga, demikianlah yang ni seperti angin juga. Sebab tanah pun termasuk jirim yang lembut, makna kita boleh mengkesampingkan dia, kita boleh tolak dia. Kalau jirim keras tak boleh. Kalau dia ada lah di situ, kita nak masuk untuk kadar celih tubuh kita tak boleh, sebab dia pun jirim keras sama jirim keras. Tapi kalau tempat tu tanah, air, angin, mereka boleh samping. Macam kita ambil punggai tumang kan tumang untuk tambak lembu lah. Tengok tumang ni nak belah lembu pergi tambak kat atas batas tu, ni ikat tali tak mau bagi lembu tu lari, ambil lah besi ke kayu ke apa ikat pala tu, katok ketang masuk sekerat buh tali situ lah. Dia panggil tumang kan. Kalau lembu panggil apa tak tahu. Tak ada bahasa lagi gitu. Dewan Pusaka kena fikir satu istilah situ. Penunggu. Kata penunggu. Kalau orang Kedah ni tumang. Ini sampai ambil tumang lupa bawa. Tahu lah tumang. Orang biasa belah lembu tahu lah. Itu tumang tu pun kita pacak tanah pergi mana? Dia mensesampingkan diri sebab dia termasuk dalam jirim yang lagi nah. Akhirnya berlubang. Sebab berlubang.
Sebab kayu tu dia nak ambil ruang kadar tubuh dia nak duduk di situ. Itu bukti kata jirim, dia mengambil lapang. Habis. Jadi ya. Kemudian kata, maka adalah diri bertempat batu itu ialah setengah daripada perkara yang dinamakan dia wajib pada akal, kerana ianya yang tentu sungguh tidak menerima tidak dan tidak menerima muki sama sekali dengan tak terhenti di atas syarak. Nampak? Akal ni tak nanti syarak. Mana kita fikir kebenaran nyata terselah dia tu melalui akal. Kita dapat melalui akal. Maka hukum tu dia panggil hukum akal. Tidak menerima muki. Muki ni tidak menerima belain-belain dah. Nak habis kan? Habis bang. Maka adalah diri bertempat batu itu ialah diri bertempat mengambil ruang tadi ni setengah daripada perkara yang dinamakan dia wajib pada akal. Tapi wajib tu katanya wajib nazari, wajib daruri kan. Wajib muqayyad, selama adanya zat batu, selama adanya zat tumang, maka selama itu dia akan mengambil ruang. Muqayyad, qaid dengan adanya kan. Kalau Allah tak boleh panggil lah ada Allah ni qaid, selama ada zat tak boleh kata begitu. Sebab zat Allah tidak menerima tak ada kan. Tak boleh dia panggil dia tu wajib akal, dia panggil wajib zati kan. Kerana ianya mana? Ianya bertempat tu yang tentu sungguh. Apa makna tentu sungguh ni? Tidak menerima tidak dan tidak menerima muki sama sekali. Mana sama sekali selama ada batu, maka zat batu tadi ni akan mengambil ruang ataupun tempat di mana-mana untuk duduk letaknya ketika batu tadi ni. Wajib begitu tu dengan tak terhenti. Yang ni tak terhenti bertempat tu di atas syarak ni, di atas ajaran syarak. Mana tak nanti syarak bagi tahu. Ini bersangkut dengan hukum akal kita. Dan adat ni tak bersangkut dengan adat. Ni dia nak reti dia ni kena melalui akal. Sebab itulah namakan hukum akal ni. Wallahu alam. Nanti tak akan semua mustahil pada akal itu ialah perkara yang tentu tidaknya sama sekali, atau perkara hak dak tentu tak boleh sungguh sama sekali dengan suluhan mereka yang berakal yang sempurna. Benda yang tak boleh kan, pada yang kata mustahil ni benda perkara bohong paik. Kalau bohong saja tak mesti mustahil, kalau bohong paik mesti mustahil. Tak boleh berlaku sama sekali. Fikir dengan akal, hoi mana boleh Tok Guru rajin bagi contoh mudah. Contoh lagu mana? Contoh seorang budak ni dia pergi habaq kat orang. Dia kata, hang tahu tak, dulu masa mak aku menikah dengan ayah aku, mak kandung ayah dia. Hang tahu masa menikah dengan mak aku tu, aku pergi minang mak aku kat ayah aku. Dia habaq kat orang kata dia ni masa ayah dia menikah dengan mak dia tu, dia tolong pergi minang kat pak dia. Boleh terima kan? Mustahil, mana boleh mustahil bangsa tu. Bangsa tobat tak boleh kita. Buta Tuhan, mana boleh dia panggil perkara mustahil, bohong paik. Dia kena bohong saja, dia tak mustahil lagi. Kalau bohong paik baru mustahil. Tiap-tiap mustahil bohong, tiap-tiap bohong tak mustahil. Di sini dia ramai bohong dalam kitab Tok Jiman. Dalam kitab Ayah Hadir ni dia kata mustahil ni perkara bohong. Tok Jiman kata salah. Sebab benda bohong boleh bukan mustahil. Contoh Tok Jiman kata kapal terbang kan, kita habaq kat orang kata kapal terbang turun pukul 7. Kita pergi tengok haram tak turun pun. Pukul 7 mana benda tu bohong. Tapi mustahil tak kalau dia nak turun pukul 7? Tu Tok Jiman kata bukan tiap-tiap benda bohong itu mustahil. Tapi bila kata mustahil tetap dah bohong, tak betul dah kan. Itu yang lebih tepat, benda mustahil ni bohong paik. Bohong paik. Dia kena bagi bunyi Syam lagi, bohong paik. Ayah dia teriak. Ya dia ni kitab-kitab dia ni semua Tok Jiman tasih ni. Siap apa semua entah Tok Jiman. Tok Jiman tasih.
Dia awak tantang tu jelah lebih kurang aku dah. Tentang tu di mana halus sikit. Dia apa bahasa petani dia dah mahak ke. Dia orang petani kan turunan tu. Jadi tu Jiman rajin untuk kebaik kita dia tu. Entak mai balik dia teriak. Awak ayah dia teriak siapa? Oh, alim dia pada aku ke. Tu Jiman kata mu gaji 5 tahun, kami gaji 15 tahun. Ayah dia 5 tahun dengan Pak Dar, 5 tahun lebih. Tu Jiman 15 tahun lebih. Kan, mu gaji 5 tahun, kami gaji 15 tahun. Anak ayah. Tu Jiman kata tu sengap ayah dia. Jadi Syarif kata mu gaji mana, kami gaji belah tahun, mu 5 tahun ya. Sama-sama depa melawak depa tu. Nah ni kita masuk mustahil lah. Berhempit ni, berhempit. Wallahu a'lam. Kita cerita ni sikit.